أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعه ونصره وصدقه ومن والاه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah. Pertama-tama dan selamanya syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah mengizinkan kita pada hari ini bernafas di atas muka bumi Allah. Alhamdulillah. Allah izinkan kita untuk menikmati nikmat iman dan Islam. Alhamdulillah. Mudah-mudahan nikmat iman, nikmat Islam terus berkekalan sehinggalah kita sampai pada satu hari yang tidak seorang pun tidak boleh menolaknya, iaitu hari kematian dia sendiri. Alhamdulillah, kita akan membicarakan satu kitab yang agak besar sebenarnya tentang kupasan dan huraian, iaitu tentang dosa-dosa besar, ataupun kita panggil dalam kitab ni kitab Al-Kabair, yang mana Alhamdulillah hari ini dengan kerjasama JPN Pulau Pinang berserta Jabatan Hal Ehwal Agama Islam Negeri Pulau Pinang, kita dapat berdiskusi dan juga bermuzakarah dan juga berbahas berkenaan dengan dosa-dosa besar yang kita tahu yang mana manusia ni takkan terlepas daripada dosa. Adapun kita belajar, adapun kita mentelaah perkara-perkara berkenaan dengan dosa-dosa besar ini, mudah-mudahan kita tahu apa yang kita lakukan itu sama ada benar ataupun salah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan insya-Allah untuk penonton-penonton, pelajar-pelajar semua yang dirahmati oleh Allah, kita akan membicarakan, saya insya-Allah akan mengupas tajuk dalam kitab Mukhtasar Al-Kabair kita pada hari ini, iaitu berkenaan dengan dosa yang ke-22 yang diberi tajuk khianat. Baik, khianat. Rasanya semua dah maklum berkenaan khianat. Khianat ni lebih dekat ataupun mudah kita faham, iaitu sesuatu amanah yang tidak dijalankan dengan betul, ataupun sesuatu amanah yang dia abaikan disebabkan untuk memenuhi hawa nafsu. Ya, kita faham hawa nafsu ni satu benda yang dia akan bawa kita ke lembah kebinasaan. Ke lembah kebinasaan, dia akan tarik kita. Sebab tu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, salasun muhlikatun, 3 perkara yang akan membinasakan manusia. Yang pertama apa? Syuhum muta', sifat tamak yang ditaati. Yang kedua, wahawa muttaba'un, hawa nafsu yang dituruti. Dan yang ketiga apa? Wa i'jabul mar'i bi nafsih, seseorang yang rasa ta'ajub, bangga dengan diri sendiri. Jadi pada hadis ini, pada perkara pertama dan kedua itu telah menekankan Nabi telah sebut antara faktor-faktor yang boleh menyebabkan kita khianat. Yang pertama apa? Tamak. Mahukan keduniaan, mahukan harta dunia dengan cara salah. Dia tak kira dah, yang penting dia dapat habuan apa di dunia ni. Sebab itu benda-benda dosa, benda syurga dan benda neraka ni, benda malaikat kita bukan tak belajar benda tu. Kan kita bukan tak tahu yang kata malaikat dia ikut kita, dia catat amal kebaikan, amal keburukan, kita tahu benda tu. Kita bukan tak tahu Allah Ta'ala sediakan syurga, Allah Ta'ala sediakan neraka, dan Allah Ta'ala sebut tentang dahsyat neraka, bukan kita tak tahu benda tu. Cumanya ialah dengan keimanan kita kurang. Sebab tu Allah Ta'ala sebut di dalam surah Al-Baqarah, Allah Ta'ala sebut awal-awal lagi, Alif Lam Mim, ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة. Baik, ila akhir al-ayah. Apa yang Allah Ta'ala sebut? Alif Lam Mim, inilah kitab, iaitu Al-Quran. Al-Quran telah membicarakan tentang semua perkara, larangan dan anjuran untuk melakukan kebaikan, ataupun larangan tentang kesalahan-kesalahan yang kita cuba elakkan. Dan ianya merupakan panduan yang tiada keraguan padanya. Tapi bagi siapa? Hudal lil muttaqin, bagi orang yang bertakwa. Siapa dia orang yang bertakwa? Allah Ta'ala sebut alladzina yu'minuna bil ghaib,
beriman dengan benda ghaib. Bila sebut benda tu baru kita faham. Rupa-rupanya nak dapat title orang bertakwa ni, dia kena ada iman dulu dengan benda ghaib. Dia bukan tak tahu syurga dan neraka, dia tahu, cuma dia tak rasa. Kan waktu kita buat dosa tu, kita bukan tak tahu malaikat tu ikut kita, bukan tak tahu malaikat catat, bukan tak tahu Allah Ta'ala tengok kita, tapi ialah main dengan tak rasa benda tu. Bila tak rasa benda tu, maka dia boleh buat benda yang dilarang oleh Allah. Sama lah dengan amanah yang dipertanggungjawabkan. Bila dia main dengan rasa nak buat benda yang dapat habuan di dunia untuk memenuhi hawa nafsu dia, dia tak kira dah benda tu halal mahupun haram. Termasuklah dosa yang hari ini kita bahaskan, iaitu khianat. Baik itu. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam surah Al-Anfal ayat 27 tentang pengkhianatan terhadap amanah. Allah Taala sebut, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu la takhunu Allah war rasul wa takhunu amanatikum wa antum ta'lamun. Sadaqallahul azim. Apa yang Allah Ta'ala sebut? Wahai orang beriman. Orang beriman ni dia tahu Allah tu tengok dia. Dia tahu tentang syurga dan neraka. Dia tahu tentang malaikat. Dia tahu tentang benda-benda ghaib semua dan sebagainya. Allah Ta'ala sebut, la takhunullah. Jangan khianat dengan Allah. Jangan kamu khianat Rasulullah. Dan jangan kamu khianat wa takhunu amanatikum. Jangan kamu khianat dengan amanah yang telah diberikan kepada kamu. Wa antum ta'lamun, yang mana kamu tahu benda tu salah. Yalah, bukan tak tahu benda tu salah, tapi disebabkan apa? Hawa nafsu. Yang seperti mana kita sebut pada hadis yang awal tadi, wa hawa muttabaun, hawa nafsu yang diikuti. Bila hawa nafsu kita ikuti, turuti dia, maka kita melakukan pengkhianatan. Contoh-contoh pengkhianatan yang kita dapat ambil sama ada di konteks masyarakat maupun pelajar-pelajar, sama ada di sekolah, di universiti dan sebagainya, banyak yang kita boleh ambil. Contoh yang pertama, amanah kita sebagai seorang anak. Ibu ayah hantar kita pergi sekolah untuk belajar, tapi apa kita buat? Kita ponteng sekolah. Wala'iyazubillah. Apa kita buat lagi? Kita melanggar peraturan. Apa kita buat lagi? Ibu bapa bagi kita telefon bimbit, mudah-mudahan kita dapat buat pembelajaran online seperti mana sekarang ini dianjurkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia untuk mengadakan pembelajaran secara alamaya online. Tapi apa yang mereka buat? Mereka buat TikTok. Apa yang mereka buat? Mereka buat Instagram, Insta famous. Ialah sebab apa? Dia rasa seronok benda tu. Hawa nafsu ni dia bagi benda yang salah ni sampai kita rasa lazat nak buat dia. Bila kita lazat nak buat maksiat, dia tutup iman kita. Itu dia. Kan? Yang tu. Kalau dari segi konteks di sekolah, cikgu bagi amanah jawatan kepada pengawal khianat, menggunakan title, menggunakan jawatan yang dia ada untuk kepuasan diri dia, walaupun ianya bertentangan dengan undang-undang sekolah dan peraturan-peraturan sekolah. My time kawan-kawan dia buat salah, dia tak catat nama. Tapi my time orang yang dia tak apa nak rapat sangat buat salah, dia catat nama. Malahan dia hanya bagi tahu kepada cikgu-cikgu geng-geng yang mana yang bukan geng dia saja kalau buat salah. Itu dikatakan khianat. Sebab itulah perkara khianat ini sangat-sangat kena jauhi. Kan, sangat-sangat kena jauhi. Sebab apa? Dia bila kita sebut tentang khianat ni, dia lebih dekat dengan apa? Sifat-sifat ataupun ciri-ciri orang munafik. Ciri-ciri orang munafik yang tu. Apa dia yang Nabi sebut tentang orang munafik? Banyak mafhum hadis, banyak riwayat hadis tentang tanda-tanda orang munafik. Apa yang Nabi sebut dalam satu hadis yang saya bawa umai hari ini? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah sebut, ayatul munafiq thalas, idza haddatha kadzaba wa idza wa'ada akhlafa wa idza tumina khana. Tanda-tanda orang munafik ada 3. Baik. Terlebih dahulu kita faham, kita kena pecahkan dulu munafik tu terbahagi kepada 2. Satu munafik dari segi akidah, satu lagi munafik dari segi amalan dan perbuatan. Hak kita urungkaikan ini adalah munafik dari segi perbuatan. Nabi sebut 3 golongan tu. Yang pertama apa? Bila dia cakap bohong. Ialah bila pengkhianatan. Orang cakap walaupun diberi amanah, sepatutnya pengawas-pengawas di sekolah ataupun yang ada jawatan di sekolah yang perlu patuh pada peraturan
dan sebagainya. Bila berkenaan dengan kawan-kawan dia terus berdusta, tipu, mohong cikgu dan sebagainya. Yang tu telah menunjukkan dia tanda-tanda orang munafik. Sama juga dengan anak dan mak. Mak suruh pergi tempat lain, dia pergi tempat lain. Mak suruh pergi mengaji, dia kata, mak dia kata apa? Ni nak pergi check, nak pergi mengaji ni. Nak pergi study group. Kan, lalas dia pergi mana? Pergi tengok wayang dengan kawan-kawan dia, pergi main bowling dan sebagainya, balik buat muka letih. Konon-kononnya study group. Yang tu telah khianat dengan kepercayaan ibu bapa terhadap diri dia. Benda tu nampak simple, nampak macam biasa je dalam masyarakat. Walhal ianya berdosa besar di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab apa dia nak buat juga? Ialah nak tuntut menuruti hawa nafsu. Nak ikut sangat hawa nafsu dia, seronok dengan hawa nafsu dia. Dan akhirnya dia telah mendapat kemurkaan Allah. Ingat, orang kita buat khianat dengan amanah yang telah diberi tanggungjawab kepada ibu bapa, itu adalah dosa besar di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Ingat, kita buat benda lagu mana, sebesar mana, sekecil mana pun, semua Allah Taala tahu. Apa yang kita niatkan dalam hati pun semua Allah Taala tahu. Tapi bila main dengan orang yang nak buat dosa besar ni, orang nak buat dosa ni, dia tak rasa yang Allah Taala tengok dia, dia tak nampak. Sopa kita lah, kan? Kita ni, sopa contoh di jalan raya. Kan, waktu polis ada, baru kita nak pakai seat belt tali pinggang. Waktu polis tak ada, dan kita buka tali pinggang. Kan, polis ada depan, baru tengah duk drive, pakai handset, dan buka handset, dan letak handset tepi. Waktu polis ada, takut nak pakai handset, tapi bila main polis tak ada, main WhatsApp, main telefon waktu drive ni. Sebab apa? Takut dengan polis tu, nampak polis tu bawa kereta laju atas jalan. Kan, sampai kamera AS semua pakai slow. Dia nampak kamera AS tu. Kan, pelajar-pelajar pun tahu. Rasanya lebih tahu. Bila naik motor di jalan raya, tak pakai helmet. Nampak roadblock depan tu, dan patah balik nak cari helmet. Kalut nak cari helmet. Yalah, dia nampak polis, dia tahu tak dia kena kurang-kurang mau 300 kena saman. Bila dia nampak benda tu, dia takut. Tapi, yang ni yang kita nak tekankan. Biar kita rasa yang Allah tengok kita, baru kita rasa takut dengan Allah Subhanahu Wa Taala, baru kita takut dan kita tak melakukan perkara-perkara yang bertentangan dengan hukum Allah Subhanahu Wa Taala. Baik itu. Dan sama juga dalam konteks yang dikatakan amanah itu juga adalah apa? Kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibnu Mas'ud ni terkenal di kalangan para sahabat, orang yang pakar Al-Quran, mahir Al-Quran. Kan, antara 4 orang yang Nabi kata apa, kalau pada para sahabat lain, kalau nak belajar Quran, belajar pada 4 orang ni. Salah seorang dia adalah Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Kan, apa dia kata? Dia kata, yang dikatakan amanah itu banyak pecahan. Solat itu amanah. Semayang itu amanah. Amanah kita dengan Allah sebagai hamba Allah. Kan tadi kita baca ayat Quran dalam surah Al-Anfal ayat 27 tadi. Jangan kamu mengkhianati Allah. Kita ni telah diberi tanggungjawab oleh Allah. Kan Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسِ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Tidaklah aku ciptakan manusia dan juga jin ni untuk apa? Untuk beribadah. Maka solat itu amanah. Dan sebelum nak solat, kita kena ada wudu. Wudu itu pun amanah. Mandi itu pun amanah. Kalau kita dalam perniagaan, menimbang dengan tepat pun adalah amanah. Sukat, menyukat dan sebagainya juga amanah. Dan lebih besar, iaitu barangan amanah yang dipertanggungjawabkan untukmu. Jawatan, bagi di sekolah, pengawas pusat sumber, kita panggil pustakawan. Orang-orang yang ada jawatan yang untuk menjaga, diberi kepercayaan oleh guru-guru. Ingat, bila kita telah melanggar amanah, kita dipanggil khianat. Ingat, orang yang khianat tak lain tak bukan telah dekat dengan sifat orang yang munafik yang kita sebut tadi. Bila cakap dusta, bila dia janji, dia sentiasa tak tepati, dan bila diberi amanah, dia khianat. Dan kita takut dan kita selalu melakukan perkara-perkara yang munafik. Kita takut kegerunan tentang ayat Al-Quran, innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Sesungguhnya orang munafik itu tak lain tak bukan, dia pun duduk neraka. Neraka hak mana? Tu hak paling bawah sekali tu. Bayangkan, hak neraka hak paling, orang kata apa, paling sejuk, tak kata bukan sejuk, hak paling ringan pun Nabi kata apa? Azab neraka yang paling ringan apabila diletakkan sepatu di bawah tapak kaki mereka, ataupun batu neraka yang paling ringan ni
letak bawah tapak kaki mereka, otak mereka mendidih. Wal'iyazubillah, wal'iyazubillah, astaghfirullahalazim. Bayangkan, kepanasan dunia, hak mana pun, kita panas lagu mana pun, kita pijak, ambil bara sate ke, bara apa-apa, pijak, otak tak mendidih lagi. Tapi, azab neraka, hak paling ringan, letak bawah tapak kaki, otak mendidih. Yang tu yang paling ringan. Nabi kata apa? Dia merasakan diri dia yang kena paling teruk, walhal dia kena azab neraka yang paling ringan. Ingat, sifat khianat, perangai mazmumah akan heret diri kita ke lembah kebinasaan. Contohilah seorang sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diberi gelaran sahib sir. Siapa dia tu? Huzaifah bin Al-Yaman. Dia diberi gelaran sahib sir, penyimpan rahsia baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hebat tak hebat dia? Dia ni diberi amanah untuk mencatat orang-orang munafik di kalangan orang muslimin pada waktu ketika tu. Lepas tu pada satu hari, ketika mana dikumpul bersama para sahabat, dan ketika itu ada Sayyidina Umar Al-Khattab sebelah dia. Sayyidina Umar tanya, ni bahasa kita lah, kita panggil lah, cakap bahasa kita. Wahai Huzaifah, di depan kita hak ramai-ramai sahabat ni ada tak apa nama golongan orang munafik? Maka Huzaifah Al-Yaman pun tengok depan. Oh, ada. Wahai Amirul Mukminin, ada. Boleh tak abang kat aku siapa dia? Siapa dia yang di depan kita ni orang munafik? Oh, tu tak boleh. Dia kata apa? Tak boleh. Sebab ini adalah amanah aku dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan yang tanya dia tu bukan calon-calon orang. Yang tanya dia tu adalah Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu. Tapi disebabkan sifat amanah, sifat tanggungjawab yang Huzaifah bin Al-Yaman pegang, maka dia tutup, dia jaga, dia pegang betul-betul rahsia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan akhirnya cara untuk kita elakkan diri daripada perbuatan, daripada sifat-sifat terkeji, iaitu sifat-sifat keburukan mazmumah yang kita panggil. Nabi anjurkan kita satu doa, kan, satu doa. Apa yang Nabi kata dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi? Nabi kata, Allahumma jannibni munkaratil akhlaq wal a'mal wal ahwa wal adawa. Apa maksud dia? Ya Allah, jauhkanlah aku daripada keburukan akhlak, keburukan amalan-amalan, khianat, amalan yang jahat, keburukan akhlak, akhlak teruk bagi orang yang khianat. Dan Nabi kata apa lagi? Jauhkanlah kami daripada ahwa, keburukan hawa nafsu. Hawa nafsu sentiasa duk ajak kita ingat. Hawa nafsu kalau kita tak didik dia, dia yang akan didik kita. Wal'iyazubillah. Maka didik dia dengan macam mana? Dengan banyakkan doa ni. Dan wal adawa, iaitu penyakit-penyakit yang mungkar. Dan banyakkan solat sunat. Ingat, cara lagi yang kita boleh buat adalah kawanlah dengan orang-orang yang baik. Kita bersahabat dengan orang baik, insya-Allah kita pun akan jadi orang yang baik. Mudah-mudahan kita amanah dengan sifat, kita amanah dengan tanggungjawab yang telah diberikan oleh kita. Mudah-mudahan hidup kita diberkati dan dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Saya berhenti dekat ini dulu. Mudah-mudahan ada manfaat yang baik itu daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Salah dan silap, terkasar berasal daripada keburukan, kelemahan saya sendiri. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.